Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 4 yang terdiri daripada Nurul Natasha Mazwin, Nurin Munira Tamari, Syarima Muhammad Nasir dan saya Persila binti Kim Tinalas akan membentangkan soalan jelaskan kelebihan sistem pentadbiran ekonomi dan sosial Melaka. Kesultanan Melayu Melaka telah diasaskan oleh para meswara sekitar 1400. Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15 ini merupakan asas pembinaan negara dan bangsa kita sekarang. Peradaban dan peraturan kenegaraan kerajaan ini tercatat dalam sejarah Melayu atau Sulalatus Salatin, iaitu karangan daripada Tun Sri Lanang yang merupakan dokumen historiografi Melaka. Kesultanan Melayu Melaka telah mempunyai masyarakat yang tersusun, berperaturan serta mempunyai sistem pentadbiran dan politik yang tersendiri. Kesultanan Melayu Melaka banyak meninggalkan pelbagai kesan warisan sosio-politik dalam sistem pemerintahan negara kita. Daripada itu, video ini akan membincangkan beberapa kelebihan sistem pentadbiran ekonomi dan sosial yang ada pada Melaka. Kesultanan Melayu Melaka telah menyusun atur sistem politik, sosial dan ekonomi Melaka dengan baik. Oleh hal yang demikian, dapat terlihat usaha yang dilakukan oleh Sultan Melaka dan warisannya untuk mentadbir kerajaan Melaka sehingga Melaka pernah mencapai tahap kegemilangannya. Dari segi politik, kita dapat melihat kepemimpinan beraja. Mengikut sejarah Melayu, pengasas Kesultanan Melayu Melaka merupakan seorang yang keturunan raja yang berasal daripada Palembang. Kerajaan Melaka diketuai oleh seorang sultan. Baginda merupakan seorang raja atau pemerintah dan menjadi ketua pemerintahan. Baginda mempunyai hak kuasa yang tertinggi dalam Kesultanan Melayu Melaka. Ini bermakna bahwa Baginda bukan saja menjadi ketua negara tetapi juga ketua kerajaan. Tidak wujud satu badan majlis pun yang dipilih oleh rakyat, biarpun dalam bentuk penasihat sahaja. Lazimnya, Sultan akan berunding dengan bendahara atau pegawai kanan lain, tetapi Baginda yang akan membuat keputusan tentang sesuatu dasar. Baginda juga menjadi ketua tentera dan kadangkala mengetuai angkatan tentera secara langsung dalam peperangan. Baginda juga bertindak sebagai ketua hakim. Majlis menghadap diadakan dari semasa ke semasa dan pada ketika itu rakyat boleh mengadu hal atau mengemukakan masalah mereka secara terus. Kedua dapat kita lihat melalui sistem pentadbiran. Setiap negara sudah pasti yang mempunyai sistem pentadbiran. Begitu juga dengan kerajaan Kesultanan Melayu Melaka. Pada zaman pemerintahan para meswara, Sultan telah menduduki hierarki yang tertinggi. Tugas-tugas Sultan adalah secara menyeluruh dalam Sultan, di mana Sultan telah memegang semua jabatan tertinggi termasuk menjadi ketua agama Islam. Boleh dikatakan waktu pemerintahan Sultan Iskandar Shah ini maupun dikenali sebagai para meswara merupakan satu pemerintahan yang berkuasa mutlak walaupun tidak sepenuhnya. Walau bagaimanapun, bagi melicinkan lagi pentadbiran negeri Melaka, Sultan mewujudkan sistem pembesar yang dikenali sebagai pembesar 4 lipatan. Pembesar 4 lipatan tersebut terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Sistem pembesar sudah pasti mempunyai tugas yang tersendiri, seperti bendahara dilantik untuk menasihati sultan dalam pentadbiran yang utama dan merupakan pembesar utama. Penghulu bendahari pula ditugaskan untuk mengetuai segala bendahari, urus setia, istana dan syahbandar dan telah diperkenalkan oleh pengasas Kesultanan Melayu Melaka, yaitu Sultan Iskandar Shah semasa memerintah di Temasi. Bagi temenggung pula telah menggalas tanggung jawab untuk menjadi ketua polis negara dan protokol istana. Akhir sekali, tugas yang disandang oleh Laksamana akan menjadi ketua angkatan laut yang diperkenalkan semasa pemerintahan Sultan Muzaffar Shah. Sistem ekonomi di alam Melayu mula berkembang semasa era Kesultanan Melayu Melaka. Dalam hal ini, sistem dan pengurusan tersusun dalam kegiatan ekonomi kerajaan Melaka menjadi faktor penting dalam pencapaian kegemilangannya. Oleh hal yang demikian, kegemilangan Melaka dalam aspek ekonomi memberi kelebihan Melaka sebagai pusat perdagangan, pengurusan perdagangan. Antara faktor utama Melaka menjadi sebuah pusat perdagangan yang tersibuk dan terpenting di dunia adalah disebabkan kedudukannya yang strategik.
Hal ini karena lokasi Melaka yang terletak di pertengahan laluan perdagangan antara timur dengan barat telah menjadikannya tempat tumpuan pedagang-pedagang asing seperti Cina, Arab, India, dan Kepulauan Melayu sendiri. Selain itu, faktor lain yang mendorong Melaka sebagai pusat perdagangan adalah karena pelabuhannya yang terlindung daripada tiupan angin monsun barat daya dan timur laut. Antara strategi yang digunakan bagi memastikan pengurusan perdagangan yang teratur adalah dengan adanya Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka merupakan sebuah naskah undang-undang atau hukum yang digunakan dalam pelayaran. Oleh hal yang demikian, kewujudan Undang-Undang Laut Melaka dapat melancarkan urusan perdagangan di Selat Melaka. Kerajaan Melaka mendapat keuntungan ekonominya dengan menjalinkan hubungan luar bersama beberapa negara. Sebagai contoh, Melaka telah menjalinkan hubungan dagangan dengan Cina bagi beberapa kepentingan. Kesan hubungan dagangan Melaka dengan Cina telah menggalakkan lagi pedagang asing untuk menjalankan perdagangan di Melaka. Seterusnya, tradisi kegemilangan kerajaan unggul di alam Melayu telah diteruskan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Antara kelebihan kerajaan Melaka dalam aspek sosial sehingga berjaya mencapai kegemilangannya adalah disebabkan oleh Melaka berjaya membentuk empayar. Melaka juga muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam dan perdagangan, serta kejayaan Melaka dalam menjalankan hubungan luar dengan kerajaan-kerajaan lain. Kelebihan sosial inilah yang telah menjadi penyebab kepada kegemilangan kesultanan. Antara faktor sosial yang menjadikan pengukuhan kerajaan Melayu Melaka adalah pusat keilmuannya. Kesultanan Melayu Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam yang unggul di alam Melayu. Ia bermula ketika pengislaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-15. Kepesatan penyebaran agama Islam yang berlaku telah menyebabkan negeri Melaka berkembang dan dikenali oleh empayar dari kerajaan-kerajaan lain. Secara tidak langsung, hal ini juga telah mengakibatkan pusat perdagangan Melaka turut berkembang dengan maju. Terdapat beberapa faktor yang Kesultanan Melayu Melaka mempunyai empayar yang luas yang meliputi seluruh semenanjung tanah Melayu dan juga kawasan pantai timur di Sumatera. Empayar ini terdiri daripada tanah-tanah yang dijajah dan juga tanah naungan. Keluasan empayar ini telah memperlihatkan kegemilangan Kesultanan Melaka melalui aspek cara pembentukan, kepentingan dan struktur pentadbirannya. Penaklukan ini bertujuan untuk memastikan keselamatan dan kemakmuran negeri Melaka terjamin. Keluasan empayar inilah yang membolehkan kerajaan Melaka menguasai dan memantapkan bidang politik, ekonomi dan sosial empayarnya. Kesimpulannya, kelebihan yang ada pada Kesultanan Melayu Melaka dapat dilihat dalam aspek politik, ekonomi dan juga sosial yang menjadi pendorong kegemilangan Melayu Melaka.